Keputusan majoriti ahli parlimen menyokong untuk meluluskan Belanjawan 2021 di peringkat dasar mencerminkan dukungan mereka dengan meletakkan kepentingan rakyat sebagai agenda utama. Sebelum ini banyak suara untuk menyokong, tidak menyokong dan menyokong dengan bersyarat ditetapkan individu dan parti tertentu. Kini persoalannya telah terjawab. Ia melalui inisiatif daripada Kementerian Kewangan sendiri dengan mengumumkan beberapa peruntukan tambahan hasil perbincangan dan dibawa kepada perbahasan di Dewan Rakyat. Beberapa perkara perlu yang menarik perhatian adalah pengeluaran akaun 1 KWSP, begitu juga dengan moratorium. Untuk mengulas lebih lanjut mengenai isu ini, kita bersama Profesor Madya Dr. Yusof Sa'ri, Ketua Ekonomi Pusat Penyelidikan Pasaran Buruh Masa Hadapan Perkeso. Doktor? Ya, saya Fizi. Baik, Doktor, kita teliti terlebih dahulu mengenai peruntukan tambahan melihat kepada pengeluaran KWSP ini. Dari 2 juta ahli yang layak sebelum ini, ICNAR kini kita ataupun kerajaan telah pun membuka kepada lebih 8 juta ahli. Sebelum ini dibenarkan mengeluarkan sehingga RM9,000, kini boleh mengeluarkan sehingga RM10,000. Bagaimana pengumuman ini boleh lonjakkan duit poket rakyat dan meningkat pembelian dan juga dari kalangan rakyat justru dapat tingkat semula ekonomi negara kita sendiri? Baik, Fizi ya. Saya kira pengumuman ini adalah sesuatu perkara yang mengembirakan kebanyakan rakyat Malaysia, terutamanya mereka pada pencarum-pencarum KWSP dan mereka yang terkesan akibat pandemik COVID-19 ya. Dari segi kalau kita lihat dari segi perspektif jangka masa pendek, maksud saya sekurang-kurangnya tahun hadapan ya, selama 12 bulan tahun hadapan, kita akan menyaksikan perbelanjaan rakyat akan sedikit bertambah disebabkan mereka yang layak akan mendapat tambahan secara bulanan ya, sebanyak RM500, maksimumnya RM10,000. Jadi ini pastinya akan memberi impak kepada ekonomi kita pada tahun 2021 itu sendiri. Kerana secara puratanya ya, bagi setiap ringgit yang kita belanjakan ke atas pembelian barangan ya, 75 sen akan menjana kepada pendapatan negara dalam bentuk keluaran dalam negeri kasar ataupun KDNK ya. Kalau 70 kita tengok keseluruhannya lebih kurang 70 bilion ya akan dijangka akan dikeluarkan daripada pencarum selama tempoh berkenaan. Jadi kita jangkakan dalam lebih kurang, kalau ini kita kira dari pengganda yang mudahnya, lebih kurang mungkin 49 bilion yang akan dijanakan kepada ekonomi Malaysia pada tahun 2021. Ya, ini akan sedikit membantu usaha-usaha yang kerajaan sedang lakukan, dan ini ditambah lagi dengan inisiatif ataupun kemudahan pengeluaran KWSP ini pastinya akan memberi lonjakan tambahan kepada ekonomi kita pada tahun 2021. Tetapi ini bergantung juga ya kepada sejauh mana kita dapat mengawal pandemik COVID-19, dan kita harapkan 2021 keadaannya akan dapat dikawal sepenuhnya dan kita dapat kembali kepada ekonomi kita pada tahun seperti tahun-tahun sebelum ini. Doktor, ada juga yang mendakwa mereka yang mungkin tidak berapa terkesan pendapatan pada masa ini juga ingin keluarkan duit KWSP ini. Alasan mereka untuk simpanan kecemasan, kerana KWSP ini kita tahu hanya boleh dikeluarkan paling awal pada usia 50 tahun bagi akaun 1. Apa respon doktor melihat kepada situasi ini? Adakah benar tindakan mereka ini, doktor? Saya berpandangan begini ya, simpanan KWSP ini kalau dari segi konteks bahasa mudahnya adalah defense terakhir keuangan individu ataupun pertahanan terakhir individu, kerana kita seboleh-bolehnya kita tidak jangan usik lagi caruman ini, kerana ianya adalah untuk caruman selepas umur persaraan kita. Kerana kalau kita lihat jangka hayat penduduk Malaysia ya, kita jangka hayatnya didapati 5-6 tahun akan datang pada 2030 ramai akan mencapai usia melebihi 65 tahun. Jadi kebimbangannya adalah bila kita benarkan mereka mengeluarkan pada masa kini, maksudnya kat sini secara tidak langsungnya mereka telah mengambil risiko jangka masa panjang. Jadinya sangat penting dekat sini
Kalaupun mereka yang terkesan sedikit, ya, saya minta berfikir secara lebih rasional dan berfikir banyak kali, kerana pengeluaran hari ini bermaksud bahawa kita telah mengambil risiko di masa akan datang. Jadi penting dekat sini adalah untuk kita mengimbangi risiko tersebut. Ya, mungkin keperluannya ada pada ketika ini, tetapi perlu ada imbangilah. Maksudnya kalau perlu tidaklah sampai mengeluarkan amount yang besar, amount yang sedikit, mungkin beberapa bulan saja. Selepas itu bila keadaan ekonomi tambah baik, seeloknya jangan dikeluarkan daripada akaun satu, kerana seperti saya beritahu tadi, ia mungkin mempengaruhi risiko jangka masa panjang kita, terutamanya selepas umur persaraan. Kita kena fikir jangka masa panjang, kerana kita tidak mahu, ya Hafizi, selepas umur persaraan kita masih lagi perlu bekerja keras seperti mana kita umur 30 tahun dan 40 tahun, kerana semata-mata untuk meneruskan kelangsungan hidup. Jadi kita mahu selepas umur persaraan itu, kita mahu kita dapat hidup dengan lebih baik dan juga dapat meneruskan sakit-baki hidup itu dengan buat perkara-perkara yang tidak lagi seperti mana umur ketika kita usia umur muda lah. Doktor, kali ini moratorium juga ada peruntukan tambahan dengan memperluaskan targetnya. Semua golongan B40, M40 dan T20 layak dapat bantuan dalam bentuk penangguhan, pengurangan atau penjadualan semula pinjaman. Moratorium ini mungkin beri kelegaan untuk tempoh 3 ke 6 bulan akan datang. Namun apa impaknya pada jangka masa panjang, Doktor? Baik, ya, impaknya yang kita dapat lihat bahawa penangguhan ini sedikit akan memberi kesan kepada institusi keuangan kita, ya, dalam kerana bayaran balik itu penting untuk institusi keuangan untuk diberi pinjaman kepada pihak lain, ya, dan pinjaman ini sebahagiannya pinjaman yang berbentuk pelaburan untuk melakukan aktiviti pelaburan ataupun untuk melaksanakan projek-projek tertentu yang akan memberi manfaat kepada jangka masa panjang. Ya, jadi penting pada ketika ini, ya, kepada mereka yang terkesan hanya sedikit dan mampu, saya berpandangan mungkin mereka teruskan pembayaran seperti biasa, kerana inilah sumbangan mereka kepada ekonomi Malaysia secara langsung dan tak langsung, kerana pembayaran balik itu boleh membantu ekonomi kita jangka masa panjang, terutamanya dalam aspek pelaburan di masa akan datang ni, Hafizi. Dalam masa yang sama juga, ya, saya wujud kebimbangan juga kepada saya sebenarnya, kerana kalau kita moratorium sebelum ini telah berlaku 6 bulan, jadi bila kita lanjutkan moratorium 6 bulan lagi, saya juga wujud kebimbangan di mana wujudnya dependensi rakyat kepada moratorium macam ini. Maksudnya mereka mungkin harapnya tidak berlaku, ya, tapi kalau berlaku seperti yang situasi yang saya nak sampaikan, ia satu benda yang tidak berapa baik kepada ekonomi. Maknanya kita mengikat rakyat menjadi terlalu bergantung pada moratorium, menyebabkan mereka kurang bermotivasi untuk mengubah ataupun memperbaiki keadaan mereka, dan mereka mungkin kurang motivasi, dan akhirnya selepas moratorium berakhir, mereka terus tidak dapat membuat pembayaran seperti yang sepatutnya. Saya harap benda itu tidak berlaku, ya. Sebab itu kita, walaupun rakyat di luar sana yang mendapat manfaat ini perlu menggunakan sebaik mungkin, gunakan tempoh moratorium yang diberi ini adalah untuk mencari pekerjaan dan untuk memperbaiki ekonomi mereka. Mereka tidak boleh berada di zon selesa lagi. Bila mereka terlalu berada di zon selesa, kebimbangan saya, ya, selepas moratorium ditamatkan, mereka tidak boleh lagi untuk meneruskan pembayaran, dan mungkin akan beri impak kepada mereka, kerana mungkin keselesaan selama moratorium itu telah menyebabkan mereka beranggapan tidak perlu lagi mengubah keadaan. Saya tidak mahu berlaku sedemikian rupa. Baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Yusof Saari, Ketua Ekonomi Pusat Penyelidikan Pasaran Buruh Masa Hadapan Perkeso atas ulasan sebentar tadi.